Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi subuh yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu lagi dalam program terbaik bagi anda pastinya. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini kita ingin membicarakan tentang satu topik yang menarik sebenarnya, iaitu berkaitan surah tanpa bismillah. Yang kita tahu dalam Quran ada 114 surah. Betul ke betul tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah betul. Dan ada salah satu daripadanya yang apabila nak memulakan bacaan tanpa bismillah. Dan apakah surah itu? Dan apakah syarahan dan tafsiran berkaitan surah itu akan kita bicarakan pada pagi ini bersama dengan panel jemputan kita. Siapa lagi kalau bukan Ustaz YY. Siapa pula da'i YY ni? Ustaz Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Dan anda juga sedang penonton, boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik, jadi kepada anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa seperti biasa pesanan saya. Yang pertama, suka tanda kita sayang dan kita sokong program-program agama. Yang kedua, jangan lupa komen sama ada suara jelas ataupun tidak, dan anda dari mana mungkin boleh titipkan doa di pagi hari. Yang ketiga paling penting, jangan lupa sebarkan juga perkongsian pagi ini kepada seluruh keluarga dan sahabat handai kita insya-Allah. Baik, tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu mukaddimah topik kita pagi ini berkaitan surah tanpa bismillah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati Fadil Ustaz Hakim yang dihormati tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, rakan-rakan penonton dan pendengar daripada slot Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru insya-Allah. Baik tuan-tuan, pagi ini kita membincangkan tentang satu tajuk yang sangat baik saya rasa untuk pengetahuan kita bersama. Mungkin kita selalu jumpa lah, tapi tak tuntuang, tak tahu lagi apa kenapa dalam banyak-banyak dalam Quran yang kita bacakan itu hanya ada satu surah yang tidak disebutkan dengan dimulakan dengan kalimah basmalah ataupun kalimah bismillahirrahmanirrahim. Maka the one and only yang ada dalam Al-Quran itu adalah pada surah yang ke-9 daripada 114 surah itu adalah surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Jadi sudah pastilah pada setiap benda yang berlaku itu akan ada sebab-sebabnya. Tak ada tak ada yang kebetulan. Betul. Tapi ianya semua suratan yang telah Allah takdirkan dalam penciptaannya. Dan surah Taubah juga disebut dengan surah Al-Bara'ah. Dan banyaklah surah Al-Azab dan surah-surah yang disebut dengan nama-nama yang lain yang kita akan tuntaskan secara lebih meluas nanti insya-Allah. Dan surah ini diturunkan di Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi setelah berhijrahnya Nabi SAW. Dan surah ini mengandungi 2497 kalimah secara total, masya-Allah. Dan ada 10,887 huruf. Dan secara detail agar kita faham surah Taubah ini dalam Al-Quran itu sendiri, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, mengandungi 1,027,000 huruf. Masya-Allah. Daripada 1,027,000 huruf itu, dalam surah Taubah saja dia memiliki 10,887 huruf secara totalnya. Dan yang ini disebut dalam kitab Siraj Al-Munir, jilid yang pertama muka surat 586. Siraj Al-Munir, tulis tuan-tuan. Kadang-kadang Al-Muni mungkin sekarang kita tak guna. Betul. Tapi mungkin 10 tahun lagi jadi rujukan. Ada untuk cucu kita tanya kan, Tok Wan kan, awak surah Taubah tak ada bismillah. Betul kan, menengung Tok Wan kan, banyak dia tengok K-pop sangat sampai tahu Wan punca. Jadi salin bila dalam kitab Siraj Al-Munir jilid yang pertama muka surat 586 menceritakan secara detail surah diturunkan di Madinah, surah yang ke-9 daripada Al-Quran.
surah yang mana mengandungi 10,887 huruf dan mengandungi sekitar 2,497 perkataan. Nah, contoh kita baca wa minal ladzina amanu, wa minal ladzina amanu itu mengandungi 3 perkataan dan mengandungi sekitar hampir 12 huruf. Jadi contoh macam itu agar kita fahamlah, insya-Allah Allah memberikan keberkatan sebagai mukhadimah kita untuk kita sama-sama pergi jauh tentang bagaimana asbabun nuzul, apa penceritaannya, kenapa tak dibacakan basmalah dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan diberikan pencerahan. Jadi tuan-tuan jangan buat leceh dan jangan ke mana-mana, insya-Allah. Baik, jadi itu antara intipati perbincangan kita pagi ini berkaitan surah tanpa bismillah. Dan kita nak terus meraihkan soalan pertama pagi ini datangnya dari sahabat kita bernama Nur Asikin. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Salah satunya surah yang terdapat di dalam Al-Quran tanpa bismillah adalah surah At-Taubah. Soalan saya, apakah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surah ini tanpa bismillah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih pada Puan Nur Rasikin, soalan yang sangat baik daripada orang yang baik, insya-Allah. Apakah hikmah apa Allah Subhanahu Wa Taala dalam 114 surah itu semua dimulakan dengan basmalah atau bismillah, tapi tiba-tiba At-Taubah sahaja yang tidak dimulakan, ataupun Al-Bara'ah ini saja tidak dimulakan dengan bismillah. Maka disebutkan di antara Imam Qurtubi menyebut dalam tafsir Al-Qurtubi sendiri bagaimana hal keadaan kenapa tidak disebutkan basmalah dalam permulaan daripada surah Taubah ini, sedangkan para ulama sepakat dalam keempat mazhab dalam ayat Al-Quran ini bermula dengan bismillah. Mazhab Syafi'i itu menjadi kewajipan. Nah, maksudnya kalau baca surah Fatihah tak ada bismillah, balik awal terus. Kecuali dalam mazhab Maliki sahaja. Adapun Hanafi, Hambali itu masih lagi sunat. Syafi'i wajib. Ini tak ada, jangan buat leceh, jangan buat ulang dalam bab ni. Maka yang pertama, pendapat pertama yang disebutkan Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi ini, yang mengatakan bahawa golongan Arab pada zaman jahiliyah apabila mereka ini terdapat kaum yang melakukan perjanjian. Maksudnya mereka ni buat perjanjian dengan Nabi SAW, buat perjanjian dengan Rasul dan Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka perangai mereka ini adalah mereka suka untuk mungkir janji. Maka sebab itulah atas kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang perangai golongan munafik, golongan musyrik, golongan orang-orang yang perangai elok-elak ni, maka tidak diberikan dengan basmalah. Itu adalah kalimah yang menceritakan tentang Ar-Rahimnya Allah, Ar-Rahmannya Allah. Maka tidak dihimpunkan di antara kalimah yang Allah tak suka ataupun Allah marah dalam keadaan dihimpunkan dengan perkataan rahmat. Maka itu pendapat yang pertama kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Yang kedua, mengikut daripada riwayat yang kedua, menceritakan tentang hadis daripada Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapakah tidak ditulis lafaz basmalah dalam surah At-Taubah ini? Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan lafaz bismillah merupakan lafaz yang bawa kepada sudut keamanan, sudut kesejahteraan kepada alam ataupun makhluk ini. Dan surah Taubah diturunkan kerana peperangan. Al-Mubarrid menyatakan bahawa tidak boleh dihimpunkan di antara keduanya, iaitu lafaz basmalah dan juga dalam surah At-Taubah ini. Ana berkata surah Taubah ini adalah ketika mana berperang, ketika mana puak-puak munafik ini melakukan benda yang Allah laknat, yang Allah benci, maka tidak dihimpunkan sekali. Dan juga ada riwayat yang ketiga menceritakan, kata Imam Qurtubi juga dalam tafsir Al-Qurtubi jilid yang pertama ini, menceritakan juga di antaranya adalah surah yang mana sebahagian daripada riwayat mengatakan ia adalah sambungan daripada surah Al-Anfal. Surah yang ke-8, maka disambungkan terus. Maka justru itu tidak disebutkan di dalam surah Taubah ini ataupun surah Al-Bara'ah ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan, kerana sebahagian daripada para mufassirin mengatakan bahawa ini adalah sambungan daripada surah Al-Anfal itu sendiri. Maka ni di antara hikmah yang mana disebutkan kepada kita dalam bab
kebencian Allah itu, maka satu-satunya surah yang mana Allah nak didik kita semua bahawasanya di atas perangai orang munafik ini, maka tidak disebutkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan pendapat daripada Imam Qurtubi, agar kita boleh menjadikan sebagai panduan, benchmark untuk permulaan kita pada pagi ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik Ustaz, saya tertarik dengan satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita bernama Aisyah Echa. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, selain surah At-Taubah yang tidak dimulai dengan basmalah, terdapat pula perbuatan tertentu yang tidak perlu membaca lafaz bismillah secara penuh, umpamanya ketika melakukan sembelihan. Adakah ianya ada hubung kait dengan makna basmalah itu sendiri? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Aisyah atas soalan. Baik, terima kasih Puan Aisyah kita untuk soalan yang sangat baik berkaitan di mana tempat yang diletakkan keharusan untuk kita membacakan kalimah basmalah ini. Maka disebutkan sebahagian daripada pendapat daripada mazhab Syafi'i mengatakan bahawa dalam bab pembacaan kalimah basmalah ini bersesuaian dengan perkara yang bawa kepada unsur ibadat ataupun yang bawa kepada perkara yang disunatkan atau yang diwajibkan ke atas kita. Dia sama ada benda harus, benda sunat ataupun benda wajib. Adapun pada perkara yang makruh tetap dimakruhkan. Dan juga apatah lagi benda yang haram. Contohnya isyak okok bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak dibolehkan. Tidak diharuskan pada perbuatan tersebut. Malah perkara ini telah dibincangkan dan dikeluarkan satu artikel daripada Jabatan Mustibilah Persekutuan pada tahun 2020 bulan Februari dalam Irsyad Fatwa yang ke-415 menjelaskan kepada kita berkaitan pada perkara yang makruh tidak boleh diletakkan untuk kalimah basmalah. Dan juga pada perkara yang haram, juga pada tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Termasuk dalam bab contohnya sembelihan tadi, dan juga termasuk dalam bab untuk dalam beli ayak rajin pula kan, duduk dalam beli ayak nak khutbah hajat tu dengar daripada kemah sebelah bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak memudahkan urusan tidak boleh, kerana tempat itu tempat yang diharamkan untuk disebutkan atas kemuliaan kalimah Allah Subhanahu wa taala itu. Maka bahasa mudahnya pada benda yang harus, sunat dan juga yang wajib itu silakan. Kan, adapun pada perkara-perkara yang makruh dan haram itu, maka tetap dari segi penjelasannya adalah tidak dibolehkan untuk kita bawa. Tidak ada keharusan dan tidak dibolehkan. Maka janganlah beria sangat, orang takkan banyak dari segi benda yang kita boleh tambah nilai pahala itu, maka janganlah ditambah-tambah sehingga kan boleh merosakkan nilai ibadah dalam kehidupan kita. Kerana mudah Allah memberikan kebaikan dan kemaafan kalaulah kita pernah melakukan kesalahan. Moga dengan pengampunan ar-rahimnya Allah itu dalam bismillahirrahmanirrahim kita bacakan tadi, memberikan kasihnya Allah kepada kita di atas keampunan yang baik, insya-Allah. Insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Disangka belian rupanya kaca, ilmu dan kejahilan tidaklah sama. Mari mengaji, mari membaca, barulah kenal pada agama. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Soal Jawab Terbaik pagi anda. Pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini kita bincangkan topik berkaitan surah tanpa basmalah atau bismillah bersama dengan panel kita Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusrah. Baik, kita nak terus meraihkan soalan-soalan dari sahabat kita. Kali ini pula dari Muhammad Faizal bin Ahmad. Ayuh kita lihat soalannya bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar surah At-Taubah memiliki beberapa nama. Boleh Ustaz kongsikan ada berapakah nama sebenar surah ini? Hashtag biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih pada Abang Muhammad Faizal bin Ahmad. Soalan berkaitan berapa banyak nama
dalam surah Taubah ini, kerana setiap daripada ayat-ayat ini, nama-nama Al-Quran dalam surah-surah itu ada makna ataupun nama-nama yang sama maknanya ataupun yang lebih kurang. Maka dalam surah Taubah ini disebut oleh di antaranya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Siraj Al-Munir muka surat 586 jilid yang pertama, menyebutkan ada 7 nama yang disebutkan yang dihimpunkan oleh para ulama mufassirin berkaitan nama bagi surah Taubah ini. Yang pertama yang saya sebutkan tadi Al-Bara'ah tadi. Al-Bara'ah. Yang kedua disebutkan Mukhakhishah. Ni bergeliat sikit lah. Betul. Mukhakhishah. Yang ketiga adalah Al-Buhusah. Al-Buhusah. Al-Buhusah itu yang ketiga. Yang keempat Al-Mubassirah. Al-Mubassirah. Yang kelima Al-Hafirah. Al-Hafirah. Yang keenam Al-Fadihah. 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 Dan yang ketujuh Al-Azab. Al-Azab. Ini ada sebahagian yang dihimpunkan. Mungkin ada yang lebih, yang lain di atas limitasi yang tidak dihimpunkan di dalam kitab Siraj Al-Munir itu. Kita ambil sebagai bentuk panduan untuk kita fahamlah bahawasanya dalam surah Taubah ini, kalau orang main sebut baca surah Al-Bara'ah, kita tahu, kita pernah dengar dah. Betul. Kan? Betul, tergeliat lidah sikit tu pun kita pernah dengar dah. Nak sebut tu mungkin lidah tergeliat sikit. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya kita faham sebagai satu bentuk pengetahuan untuk kita bersama Allah memberikan keberkatan. Okey, baik. Jadi kalau lepas ni mungkin ada sahabat kita kata pagi ni nak baca surah Bara'ah, maka janganlah kita pelik, itu nama lain bagi surah At-Taubah. Soalan seterusnya dari Nazni Bakar. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Ada 2 soalan. Yang pertama, bagaimana nak membezakan yang patut kita lafaz bismillah dengan yang tidak perlu lafaz di dalam setiap surah? Yang kedua, apakah surah At-Taubah ini adalah surah yang banyak mengandungi manfaat, lebih-lebih lagi menegaskan kepada kaum-kaum yang munafik? Mohon penjelasan dari Ustaz, didahului dengan jazakallahu khairan. #tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. TV3, TV9. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Nazni kita untuk soalan. Ada 2 soalan tadi. Yang pertama, bagaimana nak bezakan yang patut kita lafaz bismillah dan ataupun yang surah yang tak patut kita bacakan dengan lafaz bismillah. Dia senang ya. Benchmark dia dalam Quran ni, dalam 114 surah, satu ya tak dibacakan dengan surah dengan basmalah adalah surah Taubah. Satu sahaja. Dia bukan 2, dia bukan 3, dia bukan 4. Jadi tak insya-Allah lah, dengan izin Allah tak berlaku kekeliruan lah. Kecuali yang makan semut mungkin 2-3 tan lah kot kan. Tapi secara asasnya faham elok 114 surah daripada 30 juzuk Al-Quran itu hanya surah yang ke-9. Muka surat kalau kita pakai dalam Rasam Usmani ini, saya rasakan kalau di Malaysia ini majoriti menggunakan dalam segi bacaan adalah Rasam Usmani. Kan? Bacaan yang biasa kita tengoklah kalau kat masjid-masjid surah-surah tu jaranglah nak jumpa Quran Majid tu. Saya rasa saya kecil dulu ya. Betul. Kan? Jelasnya khatnya pun khat yang berbeza sikit, dia lengkai-lengkai dia tu. Tapi yang secara asalnya kalau pakai Rasam Usmani muka surat 187 surah yang ke-9, maka itu the one and only adalah surah Taubah ataupun surah Bara'ah ini. Jadi insya-Allah lah saya rasa tidak berlaku kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan berkaitan surah yang penuh dengan manfaat ya. Semua surah penuh dengan manfaat dan bagaimana surah ini menegaskan tentang kaum munafik, lebih-lebih pada kaum munafik ya. Kalau kita tengok sebahagian ulama menyebutkan ada sekitar 7 benda yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan dalam penceritaan dalam surah At-Taubah ini. Yang pertama disebutkan tentang sikap orang munafik itu sendiri. Sikap orang munafik ini yang memang depa ni memperlihatkan di depan Nabi ni seolah-olah macam beriman. Kan? Seperti mana Abdullah bin Ubay dan berapa daripada kalangan kelompok-kelompok pemuka-pemuka munafik ini. Kan? Maka Allah menzahirkan keadaan wajah sebenar mereka dan menceritakan bagaimana perangai mereka wuduh ni. Kan? Yang kedua, Allah Subhanahu taala mengekspos bagaimana
kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini terhadap golongan orang munafik. Apa akibat yang akan mereka hadap atau mereka akan tempuh nanti kalau berkekalan mereka sebagai munafik. Sebab munafik ni adalah penyakit yang mana Allah tidak akan redha dan tidak akan ampunkan. Allah. Dia kalau dosa ni Ustaz, dalam perbahasan disebut banyak dosa yang atas kemurahan Allah, rahmat Allah ni Allah ampunkan kita. Kan? Mungkinlah dosa mencuri. Bukan nak buat mencuri itu bagus, yang apa bakat mencuri pula. Kan? Apa dua dosa dilakukan itu hampir 99% tu Allah ampunkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kan? Cuma adalah sebahagian dosa seperti yang disebutkan ala unabiukum bi akbaril kabair di Salasan. 3 dosa Allah tak ampunkan, sebenarnya dosa syirik kepada Allah, dosa dengan mak ayah, sumpah dan janji palsu, dan termasuk dalam sebahagian dosa itu adalah dosa yang menjadi golongan pemuka-pemuka orang yang munafik. Yang ketiga disebutkan juga bagaimana hukuman yang Allah bagi kepada orang munafik ini. Bagaimana Allah menyebutkan mereka ni akan pasti menerima azab yang sangat pedih, yang bersifat selama-lamanya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka. Ini Allah bagi azaban syadid ini dalam keadaan banyak amaran-amaran itu lebih daripada 10 tempat daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan sebahagiannya disebut dalam surah Taubah ini. Yang keempat disebutkan juga permintaan kemaafan daripada golongan orang munafik. Kan? Depa ni orang kata minta muhuk-muhuk kan. Nabi ni panggil Nabi ni adalah wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, dan Nabi akan memaafkan orang. Walaupun Nabi tahu perangai ni dia mesti dia buat balik punya lah, perangai huduh dia ni. Tapi tetap Nabi maafkan juga. Dan orang munafik ni dia pun suka ambil kesempatan kat situ. Faham? Berulang kali dia buat, tapi Nabi tetap memaafkan. Yang kelima adalah bagaimana diajarkan untuk boikot golongan orang-orang munafik. Ini Allah didik kita. Sebab tu hari ini kalau kita tengok perjuangan yang sedang berlaku di bumi Gaza itu sendiri, kalaulah dengan selemah-lemah iman kita mampu untuk boikot sedikit sebanyak daripada apa yang kita tahu solidariti mereka itu adalah penentangan kepada umat Islam di bumi Gaza, maka tunjukkan. Ini hak tu pun penakut paik. Kan? Sampai orang kata apa, tak ada langsung keberanian. Apa barang ni? Apa barang? Bukannya nak suruh pergi berjuang, nak suruh calik 3-4 line. Tadai dah. Betul. Cukuplah menunjukkan sedikit kebersamaan itu pun tak apa. Setuju. Ini boikot pun tak ada langsung keberanian. Dia kata, Ustaz, takutlah akaun kena ban. Alah, hai. Kecil, small matter. Small matter. Akaun saya dah kena ban. Jangan risau. Kan? Tak apa, insya-Allah. Maka itulah jadi saksi depan Allah. Kan? Janganlah nakut paik sangat. Nah, dan cerita juga dengan Masjid Dirar yang dibangunkan ketika mana penghijrahan Nabi SAW itu adalah daripada golongan orang munafik. Ketika Nabi buat Masjid Quba, mereka buat Masjid Dirar. Dan yang ketujuh adalah tidak bergabung dalam peperangan. Kalau kita tengok dalam siri-siri peperangan umat Islam itu, ketika mana contohnya perang Khandaq, ketika mana puak-puak musyrikin ini bergabung untuk menentang umat Islam ketika pada tahun 5 Hijrah pada bulan Syawal, maka puak munafik ni muhum. Allah. Kan? Depa ni orang tahu apa kaki kencing ni. Kan? Kalau kencing manis tu macam ni boleh potong makan ubat kontrol ke? Kalau kencing orang ni tak ada ubat. Kan? Maka depa ni memang perangai dia tu dah. Macam kita tengoklah ni lah. Kan? Mereka kalau duduk di dalam negara Islam, aman damai mereka. Kalau minoriti bukan Islam itu duduk negara Islam, alhamdulillah. Malaysia alhamdulillah aman damai kita. Kan? Di Indonesia hampir 80%-nya adalah umat Islam, aman damai depa. Tapi sebahagian di luar itu, kalau minoritinya Islam balik awal. Kan? Di bumi Rohingya. Betul. Kan? Di beberapa negara lah yang kalau disebutkan itu mungkin agak sensitif, tapi pakar-pakar faham dah. Kan? Kebanyakan di Uyghur dan sebagainya, semua ditindas. Nah, maka memang orang-orang munafik ini perangai mereka tidak boleh untuk kita buat perjanjian sebab mereka suka kencing. Kan? Muhur. Kan? Sembang gajah terbang dia banyak. Maka ini adalah perangai yang Allah zahirkan dalam surah At-Taubah itu tentang golongan-golongan munafik yang disebutkan daripada soalan tadi. Ya, betul, banyak sangat benda yang kalau kita nak keluarkan itu, tapi dia di antara 7 penceritaan lah dia daripada
hikmah yang kita boleh ambil daripada surah Taubah ini insya-Allah. Anak Pak Ali namanya Syafiq, wajahnya handsome, imannya teguh. Orang sombong, orang rosak hati kerana munafik, orang munafik cepat jatuh. Jadi hati-hati dengan sifat munafik. Kita minta kepada Allah agar dijauhkan sifat-sifat munafik dalam diri kita. Kita nak beralih pula ke soalan yang seterusnya. Kali ini dari sahabat kita Ruqayyah Yusof bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua yang terlibat dan penonton sekalian. Waalaikumsalam. Jika saya baca basmalah secara tidak sengaja, terlupa, apa yang perlu saya buat? Terus baca atau berhenti serta-merta atau macam mana? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ruqayyah atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih pada soalan sangat baiklah. Kira-kira daripada Kak Ruqayyah kita berkaitan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dah terbaca. Kan nama ni raf'ul qalam lah, benda yang tidak dicatatkan sebagai satu bentuk kesalahan. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dan disebutkan dalam kitab Al-Mubin halaman yang ke-58 pendapat daripada Imam Ibn Hajar dan juga Imam Syarbini dalam bab mengharamkan pembacaan bismillah pada awal surah Taubah itu disebutkan tidak ditulis pada mushaf. Itu memang asli yang tidak disebutkan dan tidak dituliskan dalam mushaf Al-Quran yang daripada asalnya lagi. Itu yang pertama. Maka apa tindakan yang kena buat? Sebab kita tahu benda tu walaupun diharamkan dan tidak boleh baca, tapi kita terbaca. Raful Qalam, benda yang tidak sengaja kita lupa, bukan saja buat. Maka ada dua benda yang kita buat. Yang pertama, teruskan je bacaan macam biasa. Kan? Kemudian kita baca ayat kedua tu baru teringat, Allah tadi pergi baca Bismillahirrahmanirrahim, adakah kena patah balik? Tak payah duk patah balik pula dah. Boleh pula pakai gear reverse. Tidak boleh. Tidak boleh memadam masa lepas. Tapi binalah membuat masa hadapan. Maka teruskan pembacaan macam biasa. Dan yang kedua, ingatkan diri untuk kita muhasabah, jangan buat dah lepas ni. Itu sama dengan konsep taubat lah. Bukan tahu buat. Dah salah, lepas tu buat lagi. Sebab apa? Sonok pula dia kata. Jangan jadikan sebagai satu bentuk tabiat. Dan disebutkan juga Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i menyebutkan makruh pembacaan basmalah di awal ataupun di pertengahan surah. Maksudnya kita dah baca-baca, dia 129 ayat Ustaz. Kan? Bila baca-baca, dia kata 129, dia kata 130. Dah baca-baca, dia kata tak larat pula dah. Kan? So berhentilah nak baca esok pula. Kan? Lepas tu boleh tak dibacakan dengan tidak boleh juga. Ini disebut pendapat dari Imam Ramli dengan pendapat Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan tidak boleh dibacakan basmalah walaupun pada pertengahan ataupun apatah lagi pada awal daripada surah At-Taubah itu. Habis nak baca apa? Baca dengan kalimah ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca tu tak ada masalah. Baik. Adapun dengan kalimah basmalah, jadi saya sebut dah ada tiga pendapat daripada pendapat mazhab Syafi'i, daripada Imam Ibn Hajar, daripada Imam Ramli dan juga Imam Syarbini itu menegaskan bahawa kalau Imam Ibn Hajar dan Imam Syarbini mengatakan haram secara mutlak, tak boleh. Imam Ramli memberikan sedikit keringanan makruh. Tapi makruh ni benda jangan duk gatal pukul nak buat pula. Makruh ni benda yang patut kita tinggalkan. Ada orang kata, Ustaz, makruh je Ustaz makan petai sebelum sembahyang. Tapi puaka tuan-tuan bila sembahyang. Waktu sembahyang tu dia pula mulut besar, waktu dia Allahu Akbar, kan, demam kawan sebelah. Kan, baru lepas hisap rokok, kan, dia pergi angkat takbir sembahyang. Walaupun dia pegang dengan fatwa haram, saya pegang dengan ini kalau dia pegang makruh lah contohnya. Saya kata jelaskan oleh fatwa kebangsaan itu berulang kali menegaskan kata fatwa rokok ni haram. Tapi dia kata tak apalah, saya pegang makruh juga. Kalau hatta makruh pun orang sembahyang, kacau orang tu. Betul. Bau. Member sebelah kena teka pula rokok jenis apa ni. Kan? Maka sebab tu makruh ini bukan benda yang perlu kita buat, tapi benda yang sepatutnya ditinggalkan kerana benda itu sangat dicintai dan disukai oleh Allah Azza wa Jal. Maka disebutkan ada dua pendapat tadi, yang mana haram dan yang mana makruh, maka tidak ada keringanan yang harus. Melainkan perkara itu benda yang perlu kita ambil berat. Kalau dah terbuat, teruskan bacaan macam biasa. Allahu a'lam. Okey, baik. Jadi kepada soalan Ruqayyah tadi, kalau kita terbaca, no problem, tak ada masalah, teruskan bacaan sahaja. Kita nak beralih pula ke soalan Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam.
Hukum membaca bismillah, apakah pandangan empat mazhab? Yang kedua, apakah hukum sembahyang seseorang yang tidak membaca bismillah pada permulaan membaca Al-Fatihah kerana menyangka bacaan bismillah tersebut adalah sunat? Yang ini pun selalu juga berlaku. Yang ketiga, Ustaz, betulkah ketika membaca doa iftitah dalam solat tidak perlu dimulakan dengan bismillah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Kak Ju atas soalan yang menarik. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Ju. Kita ada 3 soalan tu. Yang pertama, hukum membaca bismillah pandangan empat mazhab. Disebutkan dalam hadis setiap ada perbuatan zibali ma yubali, disebutkan la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Setiap ada perbuatan yang tidak dimulakan dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, Nabi kata apa? Fahuwa akhta. Allah. Maka ianya dikira sebagai terputus. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarahkan pada hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini, kedudukan hadis pada 1894. Imam Nawawi kata yang dimaksudkan dengan fahuwa akhta', yang dikatakan terputus ini adalah hilangnya keberkatan, hilangnya rahmat Allah daripada perbuatan amal yang dilakukan tadi apabila disandarkan dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Maka dari segi hukum membaca daripada bismillah daripada setiap amalan-amalan yang baik itu, selain daripada ayat Quran itu menjadi satu sunnah yang baik untuk kita amalkan. Adapun pada ayat Quran dalam mazhab Syafi'i tadi menjadi satu bentuk kewajipan. Baik, kita tengok dari segi pandangan empat mazhab pula. Ini saya rasa menjawab terus kepada apakah hukum seseorang yang tidak membacakan bismillah pada membaca surah Al-Fatihah itu. Betul. Tak baca surah bismillah apa? Kita jawab terus yang dengan soalan yang pertama tadi, pandangan empat mazhab. Dengar bagi elok. Yang boleh salin. Siapa salin saya doakan moga diberikan murah rezeki. Kalau maklum tulis moga muda 4 tahun daripada umur sekarang. Insya-Allah, mudah-mudahan. Laju tulis tu. Sebab empat mazhab kan. Kan? Yang pertama disebutkan dalam mazhab Hanafi, membaca bismillah sebelum surah Al-Fatihah itu adalah satu sunnah. Satu benda yang sangat dituntut. Adapun tidak buat, tidak membatalkan solat. Adapun di luar solat, bila seseorang membaca Al-Quran, dianjurkan untuk selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali dalam surah Taubah. Itu jelas juga. Walaupun pendapat daripada mazhab Hanafi. Baik. Yang kedua adalah pendapat daripada mazhab Maliki. Membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum surah Al-Fatihah saat salat bukanlah satu sunnah dan tidak menjadi juga kewajipan. Tidak menjadi sunnah dan juga tidak menjadi kewajipan. Baik, kena faham. Sebab tu kalau kita semayang di Mekah contohnya yang menggunakan mazhab Maliki, kan? Maka mereka terus dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita belakang ni apa dia? Tu imam tak baca Fatihah ni. Lupa kan? Nak gitu. Jangan pergi tegur pula. Kan? Tunggu kat pintu gate. Macam ni, tu imam nak keluar lagi. Tu imam buat tak baca. Tak sah. Kita mazhab Syafi'i wajib. Adapun mazhab Maliki tidak menjadi kewajipan dan tidak menjadi satu sunnah untuk dibacakan. Yang kedua, di luar solat membaca dalam mazhab, masih dalam konteks mazhab Maliki, di luar solat membaca bismillah saat memulai surah lainnya kecuali Taubah adalah mustahab, yakni dianjurkan. Kalau buat itu adalah lebih baik. Tapi tidak sampai sunnah lah. Pada sudut pandang mazhab sebahagian daripada mazhab Maliki. Baik, kita tengok pula dalam mazhab Hambali. Membaca bismillah sebelum surah Al-Fatihah adalah sunnah. Ini sama dengan Hanafi tadilah. Hambali sama dengan Hanafi adalah sunnah. Di luar solat pula dianjurkan membaca bismillah untuk membaca daripada surah-surah lain selain daripada surah Taubah. Sama juga. Tetap surah Taubah tak boleh nak dimulakan dengan, sebab itu daripada konteks asal daripada mushaf yang dihimpun itu tidak digunakan dengan kalimah basmalah. Adapun dari segi mazhab Syafi'i, yang ni kena dengar bagi molek lah. 3 tadi tak apa lagi. Yang ni sebab kita memang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu itu bersepakat pada tahun 1948 lagi untuk kita memegang dengan mazhab Syafi'i, untuk sebagai uruf ikutan kita. Jadi yang ni kena tahulah. Dalam mazhab Syafi'i membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum suratul Fatihah dalam solat adalah wajib. Apatah lagi dalam surah Fatihah, dalam kewajipan itu termasuk dalam rukun qauli. Contohnya baca surah Fatihah itu
Bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian daripada suratul Fatihah, maka diwajibkan untuk dijaharkan sedikit sebutan paling common, paling cak ayam, dengar dengan telinga sendiri. Ya. Janganlah beria sangat, kita lah makmum baca kuat lebih daripada tu imam, pula demam tu imam tu. Overshadow tu imam. Maksudnya pembacaannya simple ya tuan-tuan, dengar di tengah telinga sendiri. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma hukum ni berbeza sikit pada orang pekak ya. Orang pekak je, janganlah baca. Dia pekak, dia duk adjust sound trouble dia tu sampai nak bagi dengar telinga dia balik awal lah. Maka dalam mazhab Syafi'i dan sikit. Dan di luar solat dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk dibacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Taubah. Sama juga. Baik. Jadi simpulan dia mudah. Kita rehat sekejap. Kita akan bagi sedikit kesimpulan agar tuan-tuan faham dan terus kita menjawab soalan yang ketiga, insya-Allah. Okey, baik. Jadi itu penjelasan tentang 4 mazhab tentang membaca bismillah. Kita nak bertakbir seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga saat ini dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada anda yang telah melakukan perkongsian setakat ni. Kalau lihat di telefon saya sudah ada 2,200 perkongsian. Mudah-mudahan siapa yang telah berkongsi, Allah beri pahala yang besar di sisinya. Baik, tadi kita tunda tentang kesimpulan 4 mazhab tentang bacaan basmalah. Jom kita teruskan mendengar daripada ustaz kita. Silakan. Baik, kita masih dalam konteks persoalan ditanya oleh Kak Juz Zabidi kita. Agar kita nak faham bila dah buku 4 ni pening kepala kita nak ingat kan. Mazhab Syafi'i pun kadang-kadang merekod lagi, kita nak faham, merangkak lagi kan. Jadi dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini dari segi persamaannya mazhab Hanafi dan Hanbali itu sama. Jadi satu sunnah yang dibaca itu adalah lebih baik. Tak baca itu tidak membatalkan solat. Ada pun dalam konteks luar solat itu dianjurkan untuk kita baca satu sunnah Nabi SAW, dan sama tak boleh baca dalam surah Taubah. Sedikit berbeza adalah dalam mazhab Maliki, yakni tidak dianjurkan, menjadi makruh untuk dibacakan ketika mana Bismillahirrahmanirrahim itu pada permulaan daripada suratul Fatihah dalam solat. Apatah lagi dijaharkan, itu adalah satu perbuatan yang mencari dari segi uruf yang dibawa dalam mazhab Maliki. Dan mazhab Syafi'i yang kita guna ini wajib. Yang tu makruh, Hanbali dan Hanafi itu sunnah. Adapun menjadi dalam mazhab Syafi'i jadi satu kewajipan. Jangan berlolak lah. Dan dia sebelah rukun qauli. Baik. Respon sedikit untuk soalan ketiga, Ustaz, betulkah ketika membaca doa iftitah kan, jadi doa iftitah waktu kita angkat takbir tu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallah berkatan wa asil akhir itu tidak perlu dibacakan dengan bismillah? Ya, jawapannya betul. Tidak ada keharusan untuk dibacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan doa iftitah, kerana doa iftitah itu adalah permulaan daripada sebelum daripada suratul Fatihah. Maksudnya kalau dah baca bismillah maka tidak ada doa iftitah. Terus dibacakan dengan Fatihah. Ini disebutkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya gini, dalam mazhab lain tak perlu dibacakan doa iftitah pun tak ada masalah. Mazhab Syafi'i ini lebih nak bawa kepada berhati-hatinya kita ni, maka selepas dia takbiratul ihram Allahu akbar, maka terus dimasukkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhir tadi. Tetapi kalaulah dibacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, adakah menjadi lagi sunnah untuk kita bacakan, sunat untuk kita bacakan itu? Jawapannya tidak. Maksudnya kalau dah terlanjur terbaca Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan aja dong. Teruskan. Teruskan terus untuk dibaca dengan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin, macam ila akhirlah, ila akhir ayat. Maka tu tidak menjadi keharusan untuk dibacakan bismillah dalam doa iftitah. Maksudnya kalau dah terbaca Bismillahirrahmanirrahim, maka teruskan dengan pembacaan dengan suratul Fatihah. Kerana hilangnya kebaikan ini sunat untuk dibacakan dengan doa iftitah sebelum daripada suratul Fatihah. Kerana Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada dalam mazhab Syafi'i apa tadi? Termasuk daripada rukun dalam bacaan surah Fatihah. Mudah-mudahan terjawab. Baik, jadi itu penerangan kepada 4 mazhab. Saya ulang kembali sebagai peringatan bersama.
Yang pertama Hanafi sunnah, yang kedua Maliki bukan sunnah, yang ketiga Hambali sunnah, dan bagi kita Imam Syafi'i mazhab kita adalah wajib baca bismillah sebelum Al-Fatihah. Baik, kita nak beralih ke soalan Waqdosh. Waqdosh orang jauh barangkali ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada siapakah ayat 9 ditujukan? Kepada kafir Quraisy, Yahudi atau ustaz-ustaz zaman sekarang? Hashtag biar tahu, jangan keliru. Waqdosh Yong Peng Johor. Jadi mungkin ayat ke-9 boleh kita Google ataupun kita buka Quran, ayat berkaitan apa dan bagaimana bunyinya. Kalau boleh nanti kita akan tunjukkan di kaca TV anda ayat yang ke-9, apakah dia punya terjemahan. Okey, kalau boleh saya bacakan ayat yang ke-9 seperti ditanyakan oleh Waqdosh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dari faedah-faedah dunia, lalu mereka menghalangi dirinya dan orang lain dari agama Allah. Sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah kerjakan. Jadi Ustaz, untuk siapakah ayat ini ditujukan? Baik, terima kasih Waqdosh, itu soalan yang sangat spesifik. Berkaitan ayat yang ke-9 daripada surah Taubah ini, berkaitan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan cerminan manusia, bukan dekat zaman kita, zaman dulu ni dah berlaku dah. Betul. Yang disebutkan dengan sayusibu ummati daul umami, umat aku akan ditimpa dengan penyakit-penyakit umat terdahulu daripada zaman dulu lagi. Mereka ini akan mempergunakan dengan segala sisi bentuk benda untuk manfaatkan diri, untuk diri sendiri. Maka disebutkan dalam satu kitab tafsir, ini tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Al-Hafiz di bumi Madinah Al-Munawwarah, itu menceritakan bagaimana tafsiran daripada surah ayat ke-9 ini adalah pada golongan mereka-mereka yang menukar ayat-ayat Allah ini sebagai gantian untuk kesenangan dunia mereka semata-mata. Minta maaf sebut dengan apa yang berlaku hari ini pun, saya rasa konteks yang perlu kita ambil pengajaran ataupun ambil cakna lah. Sebahagiannya saya sudah pasti agamawan yang minta maaf sebut dalam contohnya meletakkan demand harga-harga tertentu. Malah saya baru ni ada satu kes yang kita dapat aduan. Kami kita buka pusat rawatan ruqyah syar'iyah. Tak ada bayaran. Ini memang di Kedah kita. Sebab kita pernah disihir. Saya demi Allah pernah disihir sendiri dengan keluarga. Jadi kita pernah nak pi minta tolong orang ruqyah ni, dia pun siap cah harga Ustaz. Ada satu kes ni, dia sampai dia cah satu ayat tu dikenakan dengan 100. Masya-Allah. Bayang kalau Ustaz, kalau baca surah Fatihah pun dah 800 ringgit. Betul. Kalau dia baca surah Baqarah tak akan meninggal kita. Kan 200 ayat lebih, mau 20,000. Tapi itu yang digunakan. Allah. Lagi panjang ruqyah yang dibacakan, lagi banyak cas yang dikenakan. Sedangkan bacaan Allah mengizinkan di lidah dan bibir bila itu dibacakan dengan ayat Quran itu percuma sahaja. Dan tidaklah kita katakan, dan tuan-tuan pun janganlah buta perut sangat. Kadang-kadang ada ustaz yang memang dia tidak meletakkan harga, tapi letakkanlah sedikit pengorbanan dia juga, masa dia, perjalanan dia. Dan saya pernah dijemput, memang kalau tuan-tuan nak jemput saya ni pun tidak pernah ada saya letakkan harga, malah tidak ada bayaran pun tak apa. Ni bukan ni sebab saya ada perniagaan. Jadi memang dakwah ini adalah sebagai pada saya tanggungjawab. Tanggungjawab. Dan saya tak ambil gaji pun jadi jadi juru cakap lah sebagai untuk madat dan sebagainya. Tak ada ambil gaji pun. Tapi seronok untuk jadi tumpang pahala. Tapi adakah salah kalau ustaz nak ambil? Tidak menjadi kesalahan. Ini dibahas oleh para ulama begitu panjang. Cuma janganlah diambil kesempatan daripada ruang tersebut. Sebab ada pengalaman saya pergi daripada Kedah, bawa kereta Ustaz, bawa kereta pergi ke Pahang. Ada satu program yang dijemput, dan mereka bagi ketika tu RM50 Ustaz. Tapi tak apalah, saya tak mahu. Saya tu bayang kalau ustaz yang memang full time ni meninggal tak ada perniagaan sampai tak ada langsung. Dalam bab ni saya rasa win-win and check and balance lah. Betul. Bagi dua-dua pihak bawa ada manfaat dan kelebihannya. Yang menjadi larangan Allah adalah mengambil
dengan nilai yang sedikit sangat. Dunia ni sikit ya. Kalau dia bayang dengan nilai yang tinggi, contoh saya kata tadi, satu ayat dibacakan dan dicas 100. Kalau bayangkan dia ruqyah setengah jam, kan contoh dia katalah dalam 80 ayat dia baca dalam ayat Quran. 8,000 kawan tu kena bayang. 8,000 ni boleh makan banyak mana Ustaz? Betul. Ada selori. Tak boleh makan. Kalau dia order beras lori pun dia tak boleh makan selori Ustaz. Dia makan sepinggan, 2 pinggan, 3 pinggan, kenyang dah. Kalau dia bela sakar mungkin 5 pinggan je kot. Mana ada orang makan selori, pecah perut dia. Betul. Kan? Itu je faedah dia. Yang Allah sebut dalam Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Agar akhirat tu je yang kekal abadi. Nah, maka kata Profesor Dr. Imad Zuhair Al-Hafiz mengatakan bahawa pada pertukaran itu adalah bagaimana Allah menegur ruginya kalau kita ni menukar ayat-ayat Allah ataupun ilmu-ilmu yang Allah pinjamkan kepada kita dalam konteks apa jua jenis ilmu pun. Bukan hanya pada ilmu agama. Kalau kita pandai dalam matematik, kita ceh dengan harga-harga yang sampai tak nak munasabah langsung nak jemput dia 30 minit sampai 10,000. La haula wala quwwata illa billah. Oh, dia kata ustaz tu artis boleh bayar banyak. Biar apa itu konteks mereka. Dalam konteks perbincangan kita jangan samakan dengan mereka. Kan? Yang menjadi kesalahan adalah mereka menjual sebahagian daripada ayat-ayat Allah ini di atas kepentingan. Baca ayat yang dibacakan dengan ni, cah harga lain pula dah. Sedangkan dibacakan tu dengan hanya percuma. Faedah daripada pembacaan Quran itu adalah untuk diri sendiri. Bukan hanya untuk orang. Maka Allah tidak cah pada kita pun. Kita nak gunakan ayat Quran ini sebagai syifa. Kan? Bila kita sakit kepala, Allah sebut dalam surah Waqi'ah, ada doanya. Kan? Kita sakit, tak ada zuriat, Allah sebut dalam surah Saffat ayat 100 ayatnya. Kan? Kita ada masalah, baca surah Yasin. Kan? Diberikan kemudahan dari segi kesakitan, kesembuhan, sakaratul maut, hutang dan sebagainya. Ada Allah cah. Tak ada. Seduit pun Allah tak cah. Tiba-tiba kita memandai-mandai cah ke orang pula. Ambil jari tengah start kat dia. Maka ni rasa betul amaran. Dan juga amaran ini yang keduanya dalam ayat yang ke-9 ini Allah memberikan ancaman ataupun penekanan kepada orang yang suka menghalang daripada orang yang nak dekat dengan Allah. Dia nak bawa diri takharub ila Allah ini. Ini duk halang. Mereka ini bukan mencegah daripada kemungkaran, mencegah orang daripada nak kepada kebaikan. Ini adalah sebuah bentuk amaran. Dan bagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala ini, orang yang mana perbuatan yang buruk menjual keimanan dengan kekafiran ini adalah orang-orang yang sesat. Jadi jangan duk buat perangai macam itulah. Tidak sebagai agamawan sekalipun, sebagai ustaz ke, sebagai siapa pun kita, jangan mengambil hukum dan menggunakan ayat Quran di atas kepentingan peribadi, kepentingan politik, kepentingan nak berniaga, kan, atau apa-apalah. Kan, untuk nak berniaga ni beroyor pakai ayat Quran. Mayangnya tidak. Betul. Kan, tuduh kawan ni munafik, diri sendiri tak jaga, keluarga pun terpeleot. Kadang-kadang maka dalam bab ni saya rasa kita ambil pengajaran bersama konteks dari ayat yang ke-9. Wallahu a'lam. Baik, kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bagi anda yang baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan topik berkaitan surah tanpa bismillah bersama dengan guru kita Ustaz Yaakob Yusrah. Baik, Ustaz, kalau kita lihat kepada konsep Madat itu sendiri, membawa konsep mesra ummah, menjadikan Madat sebagai satu penanda aras baru sebagai sebuah pusat komuniti Islam moden di Malaysia. Boleh Ustaz kongsikan dengan kami apakah perkembangan terkini dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Madat? Okey, baik. Alhamdulillah, apa yang sedang kita usahakan dan sedang berjalan pula, bukan hanya cakap-cakap kosong, tapi kita usahakan sampai jadi adalah kita dah mempersiapkan masjid, yang mana masjid ni pun walaupun baru 5 bulan beroperasi Ustaz, tapi dah setiap hari program diimarahkan, termasuklah macam hari ini kita ada jualan rahmah Ustaz. Berbelah-belah tan makanan dijual seawal jam 8.30 pagi lagi. Siapa-siapa yang di Kedah yang mungkin memerlukanlah, janganlah T20 duk pergi berotok. Yang mampu-mampu ni janganlah duk buat lolak, bagilah peluang kepada golongan orang yang lebih memerlukan.
pada jam 8.30 lagi kita ada pengajian kitab jam Safinatun Najah, kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Jadi sangat cantiklah pergi belajar walaupun bukan dengan saya, dengan mudir Mahad Integrasi Madat Ustaz Afifi. Bolehlah pergi kerana kita ada bertantan dah gula, susu, tepung, beras, ayam RM10. Ni bukan ayam curi, ayam kena lenggek dengan trailer ke apa, ayam hak betul-betul. Ayam betul-betul bukan ayam cobaan ni. Jadi boleh pergi dapatkan. Dan esok alhamdulillah, jadi rutin kita hari Jumaat, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu tu pengajian yang banyaklah berlaku di masjid kita. Dan esok alhamdulillah yang dah confirm sekitar 30 biji baih untuk rombongan esok. Dan untuk pengajian kitab Penawar Bagi Hati dan juga kelas Quran dan Tajwid bermula seawal jam 9 pagi sampailah ke Jumaat esok. Sepatutnya pukul 12 habis. Tapi esok kita ada panel-panel Quran Time yang terlibat dengan TV3 39. Abdi ni Ustaz Tirmizi, Imam Muda Fakrul UNIC. Dan kita ada Ustazah Farhah. Maka akan datang forum selepas zuhur. Ini pelik sikit, forum selepas zuhur. Tapi hentam sajalah, asalkan majlis ilmu yang kita imarahkan. Betul. Dan yang paling tak relax sekali kita baru mempersiapkan adalah stable kuda. Kalau kita tengoklah gambar tadi, kita dah ada rumah kucing kat 200 ekor, 100 ekor lebih. Dan kita siapkan juga kuda untuk orang-orang datang untuk belajar berkuda. Sebab Imam Suyuti himpunkan ada lebih 70 hadis bab kuda. Jadi bukan kaleng-kaleng lah. Jadi buat kuda ni alhamdulillah minggu ni dah siap dan kita akan masukkan kuda secara berperingkat. Kita dah ada hampir 10 ekor kuda yang dimiliki oleh Madat. Yang bestnya kuda ni semua kita bekalkan secara percuma untuk orang belajar. Cuma di atas kemampuan kuda lah, jangan main 1000 orang demam kuda lagi. Jadi kita akan berperingkat agar kita fokuskan kepada budak-budak kelab geng masjid dulu. Geng budak masjid yang kita asaskan, budak-budak yang istiqamah main masjid, jadi mereka ni dapat masuk akademi berkuda secara percuma dulu. Memanah tu dah berjalan macam biasa dan berkuda lah. Jadi sebab tu saya kata tadi, pembangunan ni kita terus berjalan. We are not perfect, kita tak sempurna, tapi apa adanya itu kita akan usahakan insya-Allah. Baik Ustaz, dan di manakah para penonton boleh membantu dalam nak menyumbang dan berinfak kepada Madat itu sendiri? Baik, kita ada sekitar 2,000 yang sedang menonton ni. Subhanallah, ni semua manusia-manusia kiriman Tuhan belaka ni. Subhanallah. Tuhan dekat TV suruh kira lah. TV ada kaki, TV yang kecil manis, potong kaki, gantung kat dinding sebagainya. Maka kita mengalu-alukan lah untuk kita saling terlibat sama. Betul. Untuk dalam projek kita ni, saya pun tuan-tuan seronok setiap hari kita ada pembangunan baru yang kita siapkan, yang kita bangunkan. Dan yang latest, yang gambar yang ditunjukkan tadi adalah asrama pelajar yang sedang disiapkan untuk memenuhi 6,000 permohonan untuk tahun ni. Bayangkan tu nak masuk tahfiz kita ada 6,000 orang. Demam kami nak terima, macam universiti dah, macam APTA dah. Dan pengajian totally percuma 100%. Daripada 6,000 ni, insya-Allah kalau bangunan yang baru ni, sebab tahun ni kita ambil 15 orang, daripada 6,000 tu 15 orang. Rasa hudu sangat Ustaz perangai. Bukan kita tak mau ambil, tak ada tempat. Betul. Takkan nak sidai budak-budak di tepi jalan kot, nak buah dalam kontainer jadi ikan kering ni apa. Jadi kita buat bangunan, kalau tuan-tuan tengok tadi dah naik tingkat kedua dah. InsyaAllah kalau dijangka siap dalam sekitar bulan 4, bulan 5 tahun depan, jadi kita akan ada pengambilan sekitar 100 ke 200 orang pelajar baru. Jadi senonoh lah sikit kan. 200 orang tidak, 40-50 orang ni dah padat sangat, kita tak boleh nak ambil dah. Dan tuan-tuan, yang kita sangat memerlukan sekarang ada sekitar RM100,000. RM100,000 dan ni dah musim, dah gaji dah minggu ni, jangan dah buat macam tak nampak nombor akaun dah kan. Jadi kita pakat-pakat lah. RM100,000 ni tak banyak tuan. Kalau yang sedang menonton ni ada 1,000 orang, 1,000 ni buat tindakan seorang 100 settle. Kalau 100 orang yang bagi seorang 1,000 ni kadang mungkin bukan daripada poket kita, tapi kita tolong bantu, ajak adik-beradik. Kita ada 5 bekas prank lama, telefon dia, Aminah mai 100 kan, dulu aku pernah topak dengan hang kan, aku tu kami nak minta ke aku, kita sedekah agar kalau mungkin ada dosa-dosa kita lama Allah ampunkan. Kita pakat-pakat, lebih banyak crush, lebih banyaklah sumbangan kita boleh dapatkan. Tapi pun anak-anak kita dalam grup WhatsApp kita sebar-sebarkan agar 1,000 tu dapat kita himpunkan secara kebersamaan tadi. Jadi macam saya kata tadi, Madat tak tunggu sepenuhnya siap, sekarang memang dah berjalan pun. 100,000 ni kita perlukan. Dan tuan-tuan, siapa yang menyumbang ni, ada buku tak relax punya, kita dah siapkan buku ni tahun lepas, sinopsis surah-surah dalam Al-Quran. So 30 juzuk tu kita compilekan dalam bentuk yang
yang sangat ringkas, sekitar 100 muka surat sahaja. Subhanallah. Tepat-tepat 100 muka surat, ada 102 muka surat yang kita tulis ini. Sinopsis maksudnya daripada setiap surah, daripada setiap juzuk tu kita buat khilasah tu. Kemudahanlah, dan juga ada teknik mudahnya hafal Quran dan beberapa yang lain. Jadi tuan-tuan, ada 80,000 lebih. Kalau saya nak cerita tu terguling-guling tak habis. Jadi tuan-tuan ambil lah secara percuma, dan saya mohon jasa baik daripada yang menonton, walaupun secara percuma tuan-tuan ambil, tapi tolong bantu kita sebarkan atau sumbanglah dengan kadar yang tuan-tuan mampu dengan cara bersama. InsyaAllah 1,000 tu kita dapatkan hari ni. Amin. Tenang sikit, saya ni balik rumah belum ni. Flight sampai pukul 2 pagi tadi daripada Indonesia. Terus mai. Mujuk tak cakap Indonesia lah tidak tuan-tuan. Ibu Peri dengan ampuni Nabila ya Allah kan. Jadi sonok nak kita pastikan 1,000 tempat kita usahakan. Siapa yang dekat esok boleh mai pengajian, dan hari ni pun ada pengajian di masjid kita. Jangan buat tak relax. Baik tuan-tuan, kita nak berehat seketika. Bagi anda yang terlepas info atau siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tempat menuntut dipanggil madrasah. Kalau diterjemah artinya sekolah. Bacaan Quran dimulai basmalah, melainkan tidak pada satu surah, iaitu surah At-Taubah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik berkaitan surah tanpa bismillah. Kita nak terus meraihkan soalan pagi ini. Kali ini pula datang dari sahabat kita Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam surah At-Taubah diceritakan tentang bulan-bulan haram dalam Islam yang diharamkan kaum musyrikin berbunuh-bunuhan. Bolehkah Ustaz huraikannya dengan lebih jelas? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih untuk soalan berkaitan bulan-bulan haram yang disebutkan khusus dalam surah At-Taubah ini. Allah SWT berdasarkan dalil daripada ayat yang ke-36 daripada surah Taubah. Bagaimana mafhumnya Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ini ikut daripada Hijriah, sama dengan Masihi juga 12 bulan. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang haram. Karena daripada 4 bulan yang haram itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, dan kata Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Baik, apakah 4 bulan disebutkan sebagai Ashhurul Hurum ataupun bulan-bulan yang haram tadi berdasarkan ayat yang ke-36? Yang pertama Rajab, yang kedua Zulqa'idah, yang ketiga Zulhijjah, dan yang keempat Muharram. Saya ulang, Rajab, Zulqa'idah, Zulhijjah, dan juga Muharram. Ini adalah bulan-bulan yang haram, yang mana diharamkan di dalamnya Allah melarang daripada orang mukmin ataupun orang muslim itu untuk melakukan perbuatan zalim ataupun memerangi, berperang dalam bulan-bulan tersebut. Bulan lain boleh, tetapi berbeza kecuali dalam keadaan orang mai serang kita. Jangan kita duk ngangor pula. Biarlah reti sama orang. Sebab ayat tu sebut apa? Sebagaimana kalau kita yang buat, jangan. Tapi kalau depa yang duk buat, perangai tegeh-tegeh nak mai serang juga, kan? Contoh macam keadaan sekarang, mereka menyerang di Gaza. Takkan kita nak ngangor saya? Orang kata, Ustaz, Allah tak duk lawan lah, kita tak ada kemampuan. Tak, kita yakin Allah SWT akan memberikan bantuan, kerana Allah dah sebut dah, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Betul. Allah bagi kemenangan dalam perang Badar. Kalau nak ikut dari segi kapasiti, tak mampu umat Islam nak menang 300 lawan dengan 1000 yang siap dengan peralatan. Betul. Yang kita pakai terbih je. Kan? Depa main tu dia dengan M16. Allah Akbar. Kan? M4. Kan? Kalau ikut logik memang balik awal. Kalau kita faham dari segi konsep
counter warfare yang digunakan dengan hari ini dengan tahap ketenteraan daripada pihak musuh dengan pihak kita, tak boleh nak banding. Kan, tetapi Allah mengizinkan ketika Allah menjanjikan Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa ini, maka insya-Allah Allah akan titipkan kemenangan. Maka 4 bulan Islam tadi, 4 bulan-bulan yang haram tadi ambil sebagai peringatan. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan itu ditambah untuk kita insya-Allah. Baik, jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tuliskan semula 4 bulan yang diharamkan oleh Allah dalam ruangan komen supaya dapat kita sebarkan juga kepada sahabat handai kita. Yang pertama Rejab, yang kedua Zulkaidah, yang ketiga Zulhijjah dan yang keempat Muharram. Kita nak beralih terus ke soalan seterusnya dari Nur Hayati Ismail. Jom kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dikasihi. Waalaikumsalam. Ayat 40, la tahzan. Apakah kita dibolehkan memberi semangat dari maksud ayat tersebut ketika berkongsi kesedihan dengan sahabat bukan Islam yang belum beriman dengan Islam? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Ayat kita untuk soalan tadi ayat yang ke-9, sekarang ayat yang ke-40. Betul. Yang ke-40 ni kalau kita tengok ada banyak buku-buku, lagu-lagu yang diceritakan tentang ada satu penting adalah la tahzan, janganlah kamu bersedih. Jangan duk riau, kan? Jangan menisbahkan diri itu dalam keadaan yang terlalu lama sedih. Kena move on. #move on, go healing lah, kan? Masya-Allah. Baik, dalam ayat ni juga bagaimana asbabun nuzul daripada ayat ke-40 ini adalah kisah di mana ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mereka sedang duduk dalam gua Thur. Bukan gua Hira nah. Gua Hira Nabi beruzlah untuk dapat wahyu. Kan? Gua Thur adalah ketika mana melarikan diri daripada kepungan ataupun pencarian daripada puak-puak musyrikin yang duk ligan Nabi nak bunuh Nabi ni. Maka Nabi bersama dengan Abu Bakar. Ketika tu Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan yang hatinya gundah gulana, susah hati. Riwayat kata yang kakinya di kena ketit. Ketit. Orang Kedah punya ketit, orang ni panggil apa? Kena gigit ataupun dipatuk oleh binatang berbisa. Riwayat kata kalajengking, riwayat kata ulang. Wallahu alam yang mana yang ni tak apalah. Yang pasti binatang yang berbisa membuatkan Abu Bakar menahan sakit, dan dalam keadaan tu juga air matanya mengalir kena kepada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terjaga, dan dalam keadaan tersebut Nabi melihat dalam keadaan yang Sayyidina Abu Bakar ni dalam keadaan menahan sakit, dan dia dengar pula tapak kaki orang puak-puak musyrikin berada di luar kawasan Gua Thur tadi. Maka lagilah dia susah hati, bukan di atas diri dia. Susah hati yang sedang dia susah itu adalah kerana dibimbangi orang mencederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan tu Ustaz, yang ni kata isarnya para sahabat ini sangat tinggi dan luar biasa. Masya-Allah. Dan kita ada pengalaman, saya ada pengalaman ni berada di bumi Lebanon, di Syria, di Mesir ketika berlakunya peperangan Ustaz. Masya-Allah. Walaupun nampak ya saya mungkin ada background ketenteraan 4 tahun dalam tentera dulu, tapi pergi tempat perang saya pernah tahu kata kita tak berani terang mana pun Ustaz. Sembang aja terbang yang banyak. Tapi betul Ustaz, saya berada ketika muzaharah 2012-13 di Mesir. Dan saya pernah berada di Syria, di Lebanon. Terlibat dalam misi kemanusiaan. Takut Ustaz. Lengak bom, lengak ni Allah tak terbayang. Allah. Tapi bagaimana kalau tengok sahabat-sahabat kita di Gaza, di Syria, mereka seolah mereka nak kepada syahid itu. Betul. Mereka minta kepada Allah agar diberikan syahid. Ini memang tak relax punya ni. Maka inilah yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Susah hati dia itu bukan kepada diri tetapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pujuk dalam ayat ni. Ada satu word tuan-tuan pegang bagi elok. La tahzan ini ubatnya Allah kata apa? Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Masya-Allah. Tuan-tuan betul dalam ayat ni tuan-tuan, kalau kita tengok balik, kita tadabbur dari segi maknanya bagaimana bantuan-bantuan Allah ini dihadirkan kepada kita dalam keadaan yang kadang kita tak sedar pun. Betul. Tuan-tuan cuba ingat balik berapa banyak masalah yang pernah kita hadap. Banyak. Daripada zaman sekolah, zaman nak masuk universiti, dengan zaman assignment tak siap, tiba-tiba esok lecturer tak minta.
Kan? Dah tak siap, daripada lecturer pun lupa. Oh, nikmat. Itu bantuan tu. Kan? Stres kita nak masuk muka lungkor macam tak cukup sifat tu kadang-kadang. Kan tiba-tiba masuk lah lecturer pula hantar mesej kata kelas batal. La ilaha illallah ya nya hari tu. Allah bagi bantuan-bantuan nak menikah, tak ada duit, tiba-tiba lah boleh pula pak mentua sporting kata tak apalah. Hang menikah lah dengan anak aku. Anak aku pun bangun mungkin 4 petang. Kan? Ambil lah pakej. Allah bagi bantuan ni kadang-kadang yang tak terfikir di akal tu. Yang Allah janji dalam ayat yang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kan dalam setiap kesusahan yang kita hadap, Allah bagi jalan pelepas. Dan saat sampai hari ini tak terbayang banyaknya benda yang Allah pelepas. Saya Ustaz dulu tu fikir macam mana nak buat masjid dalam masa setahun, nak cari sampai 9 juta. Masya-Allah. Saya bukan nak apa-apa megah holding. Mengah holdingnya. Kan tapi Allah takdirkan dalam masa 13 bulan tu boleh cukup pula. Kan dan siap naik. Maka baru terfikir sebenarnya sandaran ni Allah nak tengok kita ni bukan pada penghasilan, tetapi pada usaha tersebut. Maka pada ayat 40 ini la tahzan itu kerana Allah menjanjikan innallaha ma'ana dalam ayat yang disebutkan tadi adalah kerana Allah meletakkan kebersamaan Allah kepada kita apabila kita bersabar dan sabar dalam ikhtiar. Jangan nak buat lolak. Ada orang dia kata Allah bersama orang kita terus nak buat apa? Kan? Kita tawakal kepada Allah. Ingat rukun tawakal itu yang pertama harus berusaha. Maka saya yakin semua yang sedang menonton ada masalah macam-macam ni. Bini cengeng sangat lebih daripada 3 line lagi. Kan? Ada yang suami panas baran, ada yang anak-anak jenis hyperactive lebih macam nak bagi makan pil tidur je kat anak tu. Kan? Buat buas sangat. Jadi macam-macam masalah ni. Ada yang girlfriend tinggal, kan, suami buat panggil tak senonoh. Jadi macam-macam masalah ni. Innallaha ma'ana. It's okay to say we are not okay. Kadang-kadang ambil masa, relax sekejap, feel healing sampai pagi, jangan sampai tak balik. Kan? Allah bagi ujian, tapi pasti Allah akan memberikan jalan. Dengan syarat duduklah di atas rasa berusaha dan serahkan semuanya kepada Allah. Mudah dengan jalan tersebut innallaha ma'ana itu Allah akan datangkan bantuan. Maka ayat 40 ni sangat cantik untuk kita yang sedang down, yang sedang tak boleh nak move on. Semua kita diberikan masalah. Walaupun tahu Ustaz, saya tengok dia tak ada masalah, hampir tanya dia tengok. Betul. Kan? Dia tahu Ustaz, syok jadi orang kaya tak ada masalah, hampir tanya dia. Sejuta masalah yang dia sebut dia pun sedang hadap. Jadi semua orang diberikan ujian dan insya-Allah Allah lah sebaik-baik penyelesaian. Sandarkan setiap permasalahan itu kepada Allah Subhanahu taala, pasti akan ada jalannya. Baik, kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dapat jodoh orang barat, jambangnya tebal juga lebat. Jika hidupmu terasa berat, mengaji Al-Quran adalah ubat. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga saat ini. Pastinya dalam program terbaik Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz Yaakob Yusra dapat kita amal dan kita sebarkan pula kepada sahabat maupun ahli keluarga kita. Kita nak terus ke soalan yang ditanyakan oleh Sahziatul Siddiq, sahabat kita. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk kita menjelaskan kepada orang bukan Islam jika sekiranya ada segelintir pihak menyalah tafsir fahaman pada surah At-Taubah ini? Mereka menggunakan sebahagian ayat untuk menampakkan Islam sebagai agama yang ganas atau terorisme. Apakah tindakan kita untuk menjelaskan Islam ini bukan keganasan, malah kedamaian? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya nak bacakan pantun dari sahabat kita. Pilih yang mana pilihan kamu, kayu jati atau gaharu? Mohon kongsi segala ilmu. #biar tahu jangan keliru. Patutlah terpilih soalannya. Ada pantun di hujung. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Baik, terima kasih untuk soalan yang sangat baik. Kalau dah saya terkepit-kepit di tengah ni, Ustaz Da'i Hakim ni memang beranak-beranak dah, terror dah bab
pantun. Allahu Lepas tu Akbar. depa pula soalan memang pantun. Sekali saya try buat pantun juga. Hampa tunggu Ustaz. Bila sebut tentang bagaimana mereka ini menyalah tafsirkan ayat Quran itu, meletakkan mereka cop Islam pula sebagai agama terorisme. Terorisme ni adalah satu ideologi yang bawa kepada unsur kekerasan. Makna teroris itu sendiri adalah makna yang dibawa merujuk kepada tindakan keras, ancaman yang berlaku zalim atas tujuan politik, agama, ideologi ataupun sosial. Baik, kita tengok dari segi fakta. Fakta yang berlaku dalam mana-mana peperangan yang mengakibatkan ratusan juta yang terbunuh ini tidak dimulai oleh mana-mana negara Islam pun. Kalau kita tengok dalam peperangan dunia pertama, kan, peperangan dunia pertama di antara Jerman dan juga blok yang melawan dengan dia, bukan orang Islam yang terlibat. Betul. Kan? Tak ada pula 1914, 1918 tu bukan orang Islam yang terlibat, mengakibatkan lebih daripada 30 juta nyawa yang terkorban. Dan efek after war itu jauh lebih tinggi disebabkan orang tidak ada rumah, tidak ada makanan, kematian disebabkan penyebaran penyakit. Betul. Dan begitu juga berlaku setelah mana Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua juga mengakibatkan pada tahun 1940 hingga 50-an itu, peperangan Dunia Kedua bukan daripada ancaman orang Islam. Sama juga ketika mana mereka nak melawan tentera Nazi di Jerman. Tentera Nazi itu jelas-jelas bukan Islam. Kan? Yang lawan dengan dia adalah daripada kelompok, daripada golongan majoritinya adalah agama Kristian juga, bukan Islam. Betul. Dan hari ini kalau kita tengok bagaimana negara-negara orang Islam itu di-highlightkan sebagai teroris, sedangkan negara mereka yang di-invade, Iraq negara mereka yang dimasuki oleh orang luar, kan, Syria negara mereka yang dibantu oleh negara-negara orang lain, Palestin hari ini negara mereka yang berdaulat itu dicabul kehormatannya sejak 1917 lagi. Allahu Akbar. Bukannya baru, kalau ikut dah sekarang dah 106 tahun, 107 tahun. Dan 1965 itu semakin diperhebatkan daripada kawasan tanah yang kalau kita buka map zaman mereka itu, sekarang cuba kurang 20%, dan 20% itu bukan kurang lagi kerana bukan di bawah kawalan mereka. Orang main rumah kita, nak pinjam ruang tamu, kita pun kata tak apa, masuklah, kita bagilah tumpang, 4 lembek kat dia sikit, bagi tilam kat dia, lena lah Zat. Takat 3 hari padan lah. Tengok lepas 3 hari kita kata kat dia, kita abang kat dia lama lagi kena duduk. Kan kami pun nak berguling-guling kat depan ni kan, nak tengok TV apa semua. Dia kata penting nak duduk, nak adik-beradik saya pun nak main. Dia bawa dia beradik pula dah. Angkut geng nampak. Kan, lepas tu dia, kita kata takat depan dia tau. Lepas tu dia kata boleh dah nak pakai bilik ayak. Susah, tak ada privasi. Uish, kita pun tak apalah, bagilah guna, pakailah bilik ayak. Basuh bilik ayak, tak mau keluar pula, bermas tautin dalam bilik ayak. Kita pun terpaksa, kita pula berak dalam plastik. Allah. Kan? Pakai pampers lah. Kan? Sebab apa? Bilik ayak tak ada. Betul. Lepas pakai bilik ayak, dia kata lapak. Boleh tak nak pakai dapur Ustaz? Kita pun dengar Ustaz tu bagilah dia pakai Ustaz. Tengok dia buat pesta dalam dapur. Allah Akbar. Semakin hari semakin banyak yang tinggal ni, bukan dekat ruang tamu dia ambil, dapur dia ambil, bilik ayak dia ambil, bilik utama dia ambil. Yang tinggal kat kita adalah store tu pun dia tak barang dia. Maka ni patut kita bangun untuk mempertahankan yang disebut dalam maqasid syariah. Itu adalah apa? Syariah adalah di antaranya hublu, yang untuk mempertahankan nyawa, akal, harta benda. Kita nak mempertahankan nyawa, akal, harta benda kita, dituduh kita pula sebagai pengganas. Hak yang dia duk buat hak 90% tak nampak. Ambil kau. Lepas tu saya kata tadi, negara-negara, kalau kita tengok fakta, ini fakta. Negara-negara Islam yang di dalamnya ada minoriti bukan Islam, aman. Betul, setuju. Mesir 80% umat Islam. Allah, hak lain tak ada masalah langsung. Saya baru balik Indonesia semalam, sama. Majoritinya adalah negara yang paling banyak orang Muslim. Ada masalah tak? Mereka negara yang paling banyak etnik, yang paling banyak agama. Malaysia tak ada masalah. Tapi cuba tengok negeri India, di China, di banyak negara-negara yang bukan Islam, kalau minoriti Islam sangat besar kecenderungannya untuk dizalimi. Tetapi kacamata yang Allah sebut dalam Quran itu, bagaimana orang muka Islam mereka akan bersatu untuk nak menampakkan Islamic phobia. Itu je lah. Lepas tak tengok fakta. Soalnya kita cakap berdasarkan fakta. Di Palestin sekarang, di Gaza, peperangan di antara blok
Israel ini. Yeah. Yang mati daripada orang Palestin ini 40% adalah kanak-kanak dan orang tua. Allah. Itu menyalahi hukum peperangan ni. Kalau kita tengok dalam Geneva Law lah, contohnya. Salah. Mana boleh bunuh budak-budak? Mana boleh menyerang hospital? Mana boleh menyerang pusat ibadah? Betul. Itu asas dalam asas peperangan. Mana-mana perundangan dunia pun. Tak ada. Tapi ni kata dayus dan baculnya, cuaknya mereka menggunakan dengan jalan-jalan tersebut. Serang hospital ahli itu. Yang kita tahu ke hospital tu confirm lah crowd yang ramai. Betul. Hospital. Lepas tu 600-700 orang mati dalam keadaan menjadi syuhada dalam tempoh yang sangat singkat. Allah. Ini bukan soal agama lagi, ini adalah soal kemanusiaan. Betul, setuju. 40% budak-budak, kanak-kanak. Dan kalau kita tengok angka yang mati daripada sudut mereka pula, mungkin tak mencecah 2,000 orang, tetapi solid kebanyakannya adalah daripada kalangan tentera-tentera. Ni baru gentle. Betul. Kan? Orang dia biar ada bol lah sikit. Betul. Kasar sikit kan, tapi biarlah bermaruah sikit kan. Betul. Jadi pada kita berbincang dalam soal asas, tidak kita meletakkan cop mana-mana agama ataupun bangsa ataupun etnik, tetapi siapa yang menggunakan kekerasan dengan tindakan yang salah, itu adalah golongan orang disebut yang layak dan selayaknya menerima terorisme ini. Yeah. Dalam Islam pun ada orang yang segelintir yang digelar sebagai ISIS lah, sebagai tapi kebanyakan mereka respon di atas orang jahat ni adalah orang baik yang disakiti. Yeah. Ingat quote Joker tu. Orang jahat ni adalah orang baik yang disakiti. Mereka ni terpaksa respon untuk menjadi jahat sebabkan tak ada ruang dah nak, mereka terpaksa buat video semelih, Allah. buat video nu. Walau salah, matlamat tidak menghalalkan cara, tapi kenapa jadi macam tu? Asasnya kenapa? Saya berbincang baru ni dengan golongan-golongan maknya. Kenapa kamu jadi macam ni? 70% daripada kalangan mereka kata semua kena sexual harassment. Kecil-kecil kena raba yang geriba. Allah. Kan? Betul, kena liwat. Kena benda-benda yang macam tu membuatkan mereka respon mereka tak mau jadi perempuan dah. Nak jadi laki. Hak laki nak jadi perempuan pula dah. Maka semua ada sejarah hitamnya. Maka harus dilihat dari segi akarnya. Maka terorisme ini selayaknya kepada semua orang yang apabila menggunakan kekerasan dengan jalan yang salah. Karena matlamat tidak menghalalkan cara, kita doakan Allah memberikan kemudahan. Amin. Dalam bab ni pasti dan pasti musuh akan mencari jalan, cuma kita janganlah membuka ruang. Baik. Okey Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan dan kita nak raikan soalan terakhir dan juga sebagai penutup kepada program pagi ini datang dari sahabat kita Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. 2 ayat terakhir surah At-Taubah dihafal dan sering dibacakan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan Maha Seni dalam menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Apakah hikmah membaca ayat-ayat ini walaupun tanpa bismillah? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Dan ini juga merangkap kesimpulan Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Rahimah kita untuk soalan berkaitan 2 ayat yang terakhir surah Taubah. Daripada awal ayat Allah menceritakan tentang bagaimana golongan-golongan munafik ini mungkir janji dalam perjanjian, dalam pakatan-pakatan yang dibuat. Cerita tentang panggil-panggil orang munafik, cerita tentang semua atas bentuk amaran, peringatan dan amaran Allah dan juga ancaman hukuman kepada golongan munafik. Tetapi bagaimana Allah menutup penghujung daripada 2 ayat terakhir daripada surah Taubah ini dengan Allahumma salli ala bagaimana menceritakan tentang rahmatnya Allah dan Rasul itu. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina dan kalau kita tengok dalam konteks suratul Taubah ini keseluruhan ayat itu diturunkan di Madinah kecuali 2 ayat. 2 ayat terakhir ini diturunkan di Mekah. Ini ada 2 ayat terakhir inilah. Dan Allah SWT bagaimana Allah ajak kita semua betapa pentingnya untuk percaya dan tawakal kepada Allah. Inna Allah ma'ana tadi adalah simbolik kepada Allah ni ada dalam kebersamaan dengan kita semua. Dalam apa jua keadaan susah, senang, jatuh, bangkit, terpleot, jatuh, berguling ke apa semua, Allah sentiasa ada. Serendah-rendah down to the earth mana pun kita, sejatuh mana pun kita, kalau jatuh 10 bangunlah 11. Kerana Allah ada dalam bantuannya. Betul. Dan Allah menceritakan juga bagaimana kainah orang munafik ni takkan pernah habis drama dia tu. Dia lebih dari drama sinetron, bawang putih, bawang merah, zoom out, zoom in sampai beratus episod tu, lagi banyak dia.
Lagi banyak lagi drama yang mereka akan mainkan, dan bagaimana Allah menteladankan pada 2 ayat terakhir ini tentang bagaimana akhlak Nabi SAW. Yang pertama, ada 4 poin dia sebagai penutup dan kesimpulan kita. Ada 4 poin yang kita kena ambil sebagai peringatan. Yang pertama, bagaimana kepeduliannya Nabi SAW kepada umat. Nabi ni hadap macam-macam kesusahan. Orang buat macam-macam penganiayaan. Orang bunuh sahabat, orang hantar nak bunuh Nabi. Umar bin Wahab dikirim oleh Safwan bin Umayyah untuk bunuh Nabi di Madinah. Tapi Nabi masih lagi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mau kalau kita ustaz, tak tahulah jadi apa. Double ke? Tak tahulah jadi apa. Itu kepeduliannya Nabi ni kepada umat ni lebih daripada dirinya. Betul. Sehingga Nabi tidak rehat, Nabi tidak cukup segala benda, hanya memikirkan pedulinya kepada umat. Yang kedua, bagaimana maunya Nabi ini, betapa tingginya himbah Nabi ini untuk bawa kebaikan kepada umat. Nabi nak umatnya selamat, Nabi nak umatnya berjaya, Nabi nak umatnya ni ada kebaikan dunia dan akhirat. Sentiasa dalam doa Nabi itu memikirkan tentang kita, saya, Ustaz Hakim dan tuan-tuan. Walaupun saya dengan tuan-tuan, saya yakin sibuknya kita kadang-kadang tak ada pun berdoa untuk Nabi dan keluarga. Tapi Nabi buat benda tu. Maka walaupun kita dah melepasi bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangkan rasa ihsan untuk diri untuk buat benda tu. Dan yang ketiga, kasih sayang Nabi kepada orang mukmin. Dan yang keempat, yang ni paling penting lah, pentingnya memiliki pemimpin yang peduli ini. Nah, alhamdulillah, saya rasa dalam isu yang berlaku sekarang, kebersamaan pemimpin, saya menangis saat itu saya tengok bila di Masjid Negara baru ni, semua pemimpin yang berbeza warna politik duduk sepentas, Ustaz, bercakap di atas satu dasar kemanusiaan, satu suara. Ya, dan tidak mustahil dengan izin Allah. Dengan akhlak Rasulullah ini, saya doakan mudah-mudahan dalam pemimpin negara kita, sama ada yang pembangkang ataupun kerajaan, dikurniakan rasa kebersamaan itu, cara titik persamaan, agar kita lebih mempedulikan dengan inflasi yang berlaku, kesusahan rakyat, ya, apa bentuk benda ni kita bersama. Cukuplah berpolitik lama dah ni, dah berrentetan politik dah bertahun berpanjangan ini. Kita doakan, moga dengan asbab pagi ni, berkat doa yang tuan-tuan aminkan nanti, yang doktor aminkan sekarang ni, moga Allah menjadikan daripada kalangan pemimpin kerajaan, pembangkang ni semua, Allah bagi sedikit kesatuan hati untuk kita menjadi seperti Rasulullah yang sangat mempedulikan soal orang di bawahnya melebihi segala-galanya, sehingga daripada kalangan orang bukan Islam pun diangkat sebagai bentuk tunjang untuk menaikkan negara dan agama, insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Akhir kata daripada saya, dapat rezeki jangan ditolak, simpan uang di dalam kotak. Penyakit hati merosak akhlak, jadikan Al-Quran penuntun watak. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.